Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dibuka Majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah, yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipun anugerahkan taufik-Mu, hidayat-Mu, dipun menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Ucapan di bawah usul berkenaan perkara tadbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17. Ahli yang berhormat bagi kawasan Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Speaker, Tuan Yang Bertua, seramai 2,500 orang mahasiswa Palestin berada di peringkat matrikulasi sarjana muda, sarjana maupun PhD sedang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi sama ada awam IPTA atau swasta IPTS di Malaysia. Mereka berada di Malaysia sebelum serangan genosid terburuk di Palestin sejak Oktober 2023 lalu dan kini terperangkap dalam negara kita. Bila krisis memuncak, terdapat beberapa isu membabitkan kumpulan mahasiswa ini yang perlu ditangani segera. Justru saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan tentang penyelesaian dan kaedah khas yang akan digunakan pakai memandangkan kesusahan situasi ini telah berubah dan memerlukan pendekatan khas bagi mahasiswa Palestin ini. Yang pertama, adakah mereka yang lulus dari peringkat matrikulasi akan dibenarkan dengan kelulusan khas untuk masuk ke IPTA dan IPTS dalam negara tanpa perlu kembali ke negara asal sebagaimana requirement sebelum ini? Yang kedua, memastikan mereka yang lulus dari IPTA tempatan dibenarkan untuk bekerja right to work kerana mereka tidak boleh kembali ke Palestin sebagai ikhtiar hidup mereka dan keluarga. Ketiga, adakah Kementerian Data mengikut gender dan kluster pengajian melibatkan pelarian Palestin di sini? Yang keempat, berapakah persatuan yang menjaga kebajikan mahasiswa ini? Yang kelima, adakah terdapat badan yang memantau kos pengajian pelarian Palestin dan pelajaran antarabangsa ini? Yang khususnya, adakah terdapat negara atau pihak antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama OIC atau penderma yang menaja mana-mana pelarian mahasiswa Palestin negara kita? Seterusnya, adakah kemudahan khas yang disediakan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengurangkan beban dan kos pengajian mereka? Adakah KPT mempunyai bajet bagi mahasiswa negara yang berkeperluan khas dibantu dalam pendidikan? Yang seterusnya, apakah Kementerian mempunyai garis panduan dari segi sukatan pelajaran dan bahasa terhadap mahasiswa luar negara? Adakah KPT juga mempunyai pelan tindakan strategik atau memorandum persefahaman MOU dengan beberapa agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memanfaatkan kepelbagaian, kemahiran, kepakaran dan kepintaran mahasiswa Palestin sebelum mereka kembali ke negara mereka? Apakah KPT akan memperkenalkan skim dan laluan khas kepada mahasiswa Palestin? Dan yang terakhir, terdapat beberapa jenis pasport pelarian Palestin bergantung pada negara yang mereka singgah dan adakah mereka ini kira termasuk layak mendapat wisah khas mahasiswa Palestin? Adalah diharapkan inisiatif yang proaktif sesuai dengan keadaan mendesak memiliki ilmuwan dan pendidikan tinggi akan menjadi peneraju inisiatif dan model untuk membantu pelarian Palestin. Mereka yang berpotensi tinggi akan memberikan impak yang mendalam kepada negara kita secara menang-menang terhadap hubungan Malaysia-Palestin dan menjadi penyelesaian jangka panjang kepada isu kemanusiaan dan ketamadunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, secara keseluruhannya terdapat sebanyak 12 isu atau pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Sebelum saya menjawab kesemua soalan tersebut, saya ingin terlebih dahulu perbetulkan bahawa pertamanya, tiada pelajar Palestin yang mengikuti pengajian di peringkat matrikulasi di negara ini kerana antara syarat am untuk memohon ke program matrikulasi KPM Kementerian Pendidikan Malaysia adalah
pemohon mestilah warga negara Malaysia. Keduanya, jumlah 2,500 mahasiswa yang disebut oleh Yang Berhormat juga tidak tepat. Ini kerana Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengenal pasti sehingga 15 November 2023 terdapat seramai 847 pelajar Palestin yang sedang mengikuti pengajian di pelbagai tingkat di kedua-dua IPTA dan IPTS. Tuan Yang di-Pertua, berhubung 12 pertanyaan yang dibangkitkan, berikut adalah maklum balasnya. Pertama, berkaitan dengan pertanyaan sama ada pelajar Palestin yang lulus di peringkat matrikulasi akan dibenarkan dengan kelulusan khas untuk masuk ke IPTA dan IPTS. Seperti yang saya sebutkan tadi, berdasarkan maklumat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, tidak ada pelajar Palestin atau mana-mana pelajar bukan warga negara yang mengikuti program matrikulasi. Kedua, bagaimana KPT memastikan mereka yang lulus dari IPTA tempatan ini dibenarkan untuk bekerja kerana mereka tidak boleh kembali ke Palestin sebagai ikhtiar hidup mereka dan keluarga. Kebenaran untuk bekerja atau right to work dengan izin bagi warga asing termasuklah pelajar asing adalah di luar bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi. Namun begitu, pelajar antarabangsa yang telah tamat pengajian dan mendapat tawaran untuk bekerja di Malaysia boleh menukar pas pelajar kepada pas pengajian tanpa perlu keluar dari Malaysia, tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan berkaitan pengurusan permohonan expatriate yang berkuat kuasa. Ketiga, adakah kementerian mempunyai data mengikut gender dan kluster pengajian melibatkan pelajar Palestin di sini? Sehingga November 2023, bilangan pelajar Palestin di Universiti Awam adalah seramai 596 pelajar. Daripada jumlah ini, 22 adalah pelajar tajaan dan 574 adalah pelajar persendirian dengan pecahan 445 pelajar lelaki bersamaan 74.6% dan 151 pelajar perempuan bersamaan 25.4%. Pecahan peratusan pelajar Palestin mengikut peringkat pengajian bagi tempoh yang sama adalah seperti berikut. PhD seramai 442 pelajar, 74%. Sarjana 81 pelajar, 14%. Ijazah pertama seramai 68 pelajar, 11%. Dan lain-lain seramai 5 pelajar, 1%. Manakala 3 bidang pengajian tertinggi bagi pelajar Palestin bagi tahun yang sama adalah Sains Sosial, Perniagaan dan Perundangan seramai 139 pelajar, Sains, Matematik dan Komputer seramai 133 pelajar, Kejuruteraan, Pembuatan dan Pembinaan seramai 62 pelajar. Bagi pelajar Palestin yang melanjutkan pengajian di IPTS pula, sehingga November 2023 adalah seramai 251 pelajar yang terdiri daripada 211 pelajar lelaki bersamaan 84.06% dan 40 pelajar perempuan bersamaan 15.94%. Setakat November 2023, pecahan peratusan pelajar Palestin mengikut peringkat pengajian seperti berikut. PhD 81 pelajar, sarjana 35, ijazah pertama 129, diploma seorang dan asasi seramai 5 orang. 3 bidang pengajian tertinggi bagi pelajar Palestin di IPTS adalah Teknologi Maklumat dan Komunikasi 89 pelajar, Perniagaan, Pentadbiran dan Perundangan 49 pelajar, Kejuruteraan, Pembuatan dan Pembinaan seramai 43 pelajar. Perkara keempat berkenaan jumlah persatuan yang menjaga kebajikan mahasiswa ini. Sebagai makluman ahli yang berhormat, persatuan yang menjaga kebajikan mahasiswa ini tidak hanya berada di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Tinggi. Namun, bagi persatuan yang berada di bawah KPT, terdapat beberapa universiti awam yang mempunyai persatuan yang antara lain turut menjaga kebajikan pelajar antarabangsa di institusi masing-masing. Antaranya ialah
Sahabat Aqsa di UKM dan International Student Society di UUM. Kelima, apakah terdapat badan yang memantau kos pengajian pelarian Palestin dan pelajar antarabangsa ini? Untuk makluman, kos pengajian adalah ditetapkan oleh Universiti Awam dan IPTS masing-masing mengikut bidang dan kursus yang diambil oleh pelajar berkenaan. KPT hanya memantau secara umum yuran pengajian bagi memastikan kadar yang dikenakan oleh IPT adalah berpatutan. Keenam, adakah terdapat negara atau pihak antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam atau penderma yang menaja pelarian mahasiswa Palestin di negara kita? Berdasarkan maklumat daripada Kementerian Luar Negeri, badan antarabangsa yang ada menaja pelajar Palestin di Malaysia adalah The Islamic Development Bank, iaitu sebuah institusi di bawah Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Sejak tahun 2009, IDB telah menaja seramai 17 mahasiswa Palestin, iaitu 9 pelajar lelaki dan 8 pelajar perempuan. 14 daripada mahasiswa ini telah bergraduasi dan 3 orang masih mengikuti pengajian di peringkat sarjana dan PhD. Dan beasiswa yang ditawarkan ini adalah untuk bidang perubatan, sains komputer dan kejuruteraan. Ketujuh adalah pertanyaan berkenaan sama ada wujud kemudahan khas yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengurangkan beban dan kos pengajian mereka. Dalam hal ini, berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 November 2023, kesan daripada pencerobohan yang berlaku di Gaza, KPT sedang menguruskan beberapa inisiatif. Pertama, memberi pengecualian yuran pengajian kepada 574 orang pelajar Palestin di Universiti Awam untuk setahun. Kedua, memberi allowance sara hidup di mana jumlahnya akan dimuktamadkan selama setahun kepada 825 pelajar Palestin tajaan persendirian di Universiti Awam dan juga IPTS. Ketiga, bagi pelajar Palestin di IPTS pula, satu rundingan bersama IPTS telah diadakan pada 14 November 2023 bagi membincangkan pengurangan yuran pengajian untuk diberikan kepada 251 pelajar Palestin di IPTS, yang mana jika dipersetujui pada akhirnya kesemua pelajar ini juga akan diberi pengecualian daripada membayar untuk setahun pengajian. Kelapan, adakah KPT mempunyai bajet bagi mahasiswa luar negara yang berkeperluan khas dibantu dalam pendidikan? Untuk makluman ahli yang berhormat, KPT tidak mempunyai peruntukan yang khusus bagi keperluan khas untuk mahasiswa luar negara yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Awam. Namun, pihak KPT membantu menyelaraskan pelbagai bentuk bantuan dan bekerjasama dengan NGO maupun pihak-pihak penaja dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian dan juga keperluan. Kesembilan adalah pertanyaan berkaitan mempunyai garis panduan dari segi sukatan pelajaran dan bahasa terhadap mahasiswa luar negara. Untuk makluman, semua program akademik di IPT perlu mematuhi keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia edisi kedua, MQF 2.0. MQF 2.0 ini menetapkan bahawa program akademik perlu mempunyai 5 kluster hasil pembelajaran program, iaitu dengan izin, pertama, knowledge and understanding, kedua, cognitive skills, ketiga, functional work skills with focus on practical skills, interpersonal skills, communication skills, digital skills, numeracy skills dan leadership, autonomy dan responsibility. Keempat, personal and entrepreneurial skills dan kelima, ethics and professionalism. Dalam hal ini, MQF 2.0 ini digunakan sebagai garis panduan kepada semua IPT dalam penawaran program akademik. Ini adalah untuk memastikan program-program kita itu berkualiti dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Di samping itu, beberapa bidang mempunyai standard program tersendiri
yang menjadi panduan dan perlu dipatuhi oleh semua IPT. Berkenaan dengan garis panduan bahasa, lazimnya bahasa pengantar di Universiti Awam adalah bahasa Melayu. Manakala kursus yang mempunyai pelajar antarabangsa secara automatik bahasa Inggeris akan digunakan tertakluk kepada kelulusan di peringkat institusi masing-masing. Bagi IPTS pula, selaras dengan subsection 41-1 Akta IPTS 1996, semua institusi IPTS hendaklah mengendalikan kursus pengajian dalam bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun, IPTS boleh mengendalikan sesuatu kursus pengajian dalam apa-apa bahasa lain yang difikirkannya sesuai tertakluk kepada kelulusan menteri. Ke-10, adakah KPT mempunyai pelan tindakan strategik atau memorandum persefahaman dengan beberapa agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memanfaatkan kepelbagaian kemahiran, kepakaran dan kepintaran mahasiswa Palestin sebelum mereka kembali ke negara mereka. Saya ingin menegaskan bahawa program dan pendedahan yang ditawarkan oleh IPT di bawah KPT tidak dikhususkan kepada mahasiswa dari sesebuah negara. Sebaliknya disusun dan dirangka secara umum dengan meletakkan kepentingan semua pelajar. Dalam hal ini, KPT tidak mempunyai pelan tindakan strategik atau MOU yang khas untuk memanfaatkan kepelbagaian kemahiran, kepakaran dan kepintaran khusus untuk mahasiswa Palestin sebelum mereka kembali ke negara mereka. Namun begitu, KPT mempunyai jalinan kerjasama dengan syarikat agensi seperti Digital National Berhad, Ericsson, Mastercard, Microsoft dan pelbagai syarikat lagi. Kerjasama ini bertujuan memberikan pendedahan dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mahasiswa di universiti dalam bidang-bidang yang tertentu. Ke-11, adakah KPT akan memperkenalkan skim dan laluan khas kepada mahasiswa Palestin? Setakat ini kementerian tidak bercadang melaksanakan skim atau laluan khas kepada mahasiswa Palestin. Ke-12 dan terakhir sekali, terdapat beberapa jenis pasport pelarian Palestin bergantung kepada negara yang mereka singgah dan adakah mereka ini termasuk layak mendapat visa khas mahasiswa Palestin. Untuk makluman, ahli yang berhormat, pemberian PAS adalah di bawah bidang kuasa mutlak pihak Jabatan Immigration Malaysia. Dalam hal ini, KPT hanya menguruskan proses kelulusan atau saringan PAS pelajar sebelum dipanjangkan kepada pihak Jabatan Immigration Malaysia. Mereka yang menentukan sama ada diluluskan visa ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Saya mempersilakan Yang Berhormat Tumpat untuk mengajukan satu pertanyaan. Okay, terima kasih Yang Bertua. Saya sebenarnya merujuk kepada soalan yang saya sebut tentang, mungkin saya silap sebut matrikulasi, sebenarnya asasi, sebab memang mendapat soalan daripada pihak mereka, adakah mereka perlu balik semula ke negara ataupun terus boleh sambung terus kepada peringkat ijazah sarjana muda. Itu yang soalan asal. Cuma soalan tambahannya ialah antara IPTS dalam negara kita ialah OUM yang mengajar secara online. Adakah kerajaan bersedia untuk memperkenalkan ataupun menambah dengan perbincangan dengan pihak OIC dan sebagainya supaya mahasiswa di Palestin ataupun yang berminat untuk sambung pelajaran di Malaysia selepas kejadian sekarang ini boleh menyambung pengajian mereka daripada negara mereka secara online dengan negara kita supaya mereka terus dapat mendapat pengajian dan boleh meneruskan pelajaran sekalipun dalam keadaan yang sangat sukar. Jadi kalau kita dapat bincangkan perkara ini dekat OIC, mungkinlah kita boleh membuat satu, kalau Malaysia kita ada Talent Corp, OIC Corp dan sebagainya supaya boleh menggunakan pakai tenaga-tenaga ini bagi keperluan negara-negara OIC. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau untuk asasi dengan dasar baru kerajaan, seseorang pelajar itu tak perlu balik. Dia boleh sambung untuk pengajian-pengajiannya. Jadi ini terpakai juga kalau mereka adalah
pelajar asasi dan mendapat tempat untuk sambung ke ijazah, dia tak perlu balik. Dia boleh terus diberikan visa. Mungkin sahabat saya, Timbalan Menteri Dalam Negeri boleh mengesahkan apa yang saya katakan. Mengenai pelajar-pelajar yang mengikuti program di bawah melalui OUM yang belajar secara online, maka sudah tentulah ia bergantung kepada infrastruktur internet, telekomunikasi dan sebagainya. Jika itu tidak terjejas, maka pembelajaran mereka boleh diteruskan. Dan jika itu memberi masalah, maka mungkin kena fikirkan bagaimana cara dan pendekatan untuk mereka menyambung belajar. Apa pun, kita akan tengok dan jika ada makluman daripada OUM, pelajar-pelajar mereka daripada Palestin yang terjejas dan yang memerlukan mungkin bantuan daripada kerajaan dan sebagainya, kita akan mempertimbangkan. Pendek kata, kita memahami bahawa adalah menjadi tanggungjawab moral kita untuk tentukan mereka ini mendapat ilmu, pendidikan dan kemahiran supaya dengan berbekalkan ilmu itu mereka dapat menangani kehidupan seperti mana yang dihadapi oleh rakyat di negara-negara yang lain, insya-Allah. Yang betul. Terima kasih Menteri. Setiausaha. Ahli yang berhormat bagi kawasan Tuaran. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Tajuk ucapan reka bentuk jalan ke Hospital Tuaran bagi Lebuh Raya Pen Borneo. Tuan Yang Pertua, pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah bagi menaik taraf jalan dari Sepanggar ke Bulatan Brungis melibatkan laluan masuk dan keluar ke Hospital Tuaran. Reka bentuk simpang keluar masuk perlulah dipastikan selamat untuk pengguna sama ada pesakit maupun kaki tangan hospital. Di atas hakikat bahawa pengguna jalan raya yang menuju ke hospital, terutamanya yang berada dalam keadaan kecemasan, biasanya dikuasai perasaan panik sekaligus mengganggu tahap pemanduan mereka. Oleh yang demikian, reka bentuk simpang keluar masuk Hospital Tuaran perlulah mengambil kira aspek pengasingan antara pengguna lebuh raya laluan laju dengan pengguna lebuh raya yang keluar masuk Hospital Tuaran. Hospital Tuaran berada dalam fasa naik taraf kepada Hospital Pakar Maina sekaligus menjadi kluster hospital yang baru, yaitu menerima referral dari Hospital Kota Belud, Hospital Ranau, serta klinik-klinik kesehatan di daerah Tuaran dan sekitarnya. Oleh itu, bilangan trafik keluar masuk di Hospital Pakar Maina Tuaran pasti meningkat. Reka bentuk yang dicadangkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya telah dibuat atas alasan menjimatkan peruntukan. Ini adalah disahkan melalui libat urus di antara JKR dengan pihak Hospital Tuaran. Namun pihak hospital melihat reka bentuk itu tidak selamat. Reka bentuk simpang yang tidak selamat akan meningkatkan kebarangkalian berlakunya kemalangan. Reka bentuk simpang keluar masuk Hospital Tuaran yang dicadangkan adalah daripada jenis overpass highway, di mana laluan trafik keluar masuk Hospital Tuaran akan berlaku di bawah overpass highway tersebut. Reka bentuk yang sama boleh dilihat di simpang Jalan Lintas Ledo dan simpang Jalan Lintas Penampang Bypass. Adalah diharapkan agar pembinaan simpang keluar masuk Hospital Tuaran dibina dengan reka bentuk yang paling selamat untuk pengguna Hospital Tuaran yang juga merupakan rakyat Malaysia. Tidak ada suatu harga yang boleh dibayar sekiranya berlaku kemalangan jiwa. Di samping tersebut di simpang tersebut disebabkan oleh reka bentuk yang tidak selamat atas alasan untuk menjimatkan peruntukan. Oleh itu, Tuaran mohon agar reka bentuk sedia ada diubah sesuai dengan mengambil kira keselamatan pengguna hospital, yakni pesakit, diambil kira secara serius dan seterusnya membuat dan melaksanakan reka bentuk yang baru seperti mana dicadangkan oleh pihak pengurusan Hospital Tuaran. Sekian dan terima kasih.
Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Untuk makluman Yang Berhormat, projek Menara Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 yang dimasukkan melibatkan pakej kerja 8 iaitu projek menaik taraf jalan dari Sepanggar ke Bulatan Berugis berspesifikasikan U5 sepanjang 11.7 km. Secara dasarnya projek LPB Sabah ini melibatkan penaik tarafan kapasiti, had laju dan fungsi keselamatan jalan sedia ada. Selain menambah jumlah lorong dan geometri lebar jalan dengan spesifikasi R5 atau U5, kerja-kerja naik taraf jalan raya ini juga menekankan konsep aliran trafik bebas selaras dengan konsep lebuh raya tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian ini mengambil maklum akan cadangan dan maklum balas berhubung reka bentuk jalan bagi projek ini. Reka bentuk jalan bagi pakej kerja 8 ini termasuklah mereka bentuk laluan simpang masuk dan keluar Hospital Tuaran, di mana akses reka bentuk jalan adalah berdasarkan kepada laporan impak trafik yang telah dilakukan semasa di peringkat perancangan projek. Cadangan reka bentuk seterusnya dibuat berdasarkan skop dan tema rujukan yang telah diselaraskan oleh pihak JKR. Cadangan reka bentuk ini juga telah melalui makmal pengurusan nilai dalam usaha penyediaan skop dan spesifikasi akhir sebelumnya ia dilancarkan ataupun ditender. Bagi isu seperti yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, laluan masuk ke Hospital Tuaran bagi aliran trafik dari Tuaran adalah melalui satu pusingan U tanpa henti melalui lorong laju dan terletak lebih kurang 400 meter dari simpang masuk Hospital Tuaran. Susur masuk Nyah Pecutan yang menyukupi juga disediakan untuk memastikan kenderaan masuk ke simpang hospital dengan selamat. Bagi kenderaan keluar dari Hospital Tuaran, satu susur pecutan yang disediakan untuk memastikan kenderaan keluar daripada menyusur masuk ke laluan utama dengan mudah dan selamat. Dalam masa yang sama juga, Kementerian Kerja Raya melalui JKR Sabah selaku pegawai penguasa projek akan sentiasa meneliti dari semasa ke semasa bagi melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan aspek keselamatan di sepanjang jajaran projek LPB Sabah yang sedang dibina. Terima kasih Yang Berhormat dan Betul. Saya persilakan Yang Berhormat Tuaran untuk mengajukan satu pertanyaan. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang komprehensif sebentar tadi. Namun demikian, oleh kerana persoalan ini adalah persoalan yang diminta sendiri oleh pihak hospital, pihak Jabatan Kesihatan Tuaran kepada ahli Parlimen Tuaran, saya memohon supaya pihak kementerian sekali lagi mengadakan libat urus dengan mereka untuk melihat balik desain itu, reka bentuk itu. Sebagai seorang ahli parlimen di kawasan ini, memang saya sendiri tahu jika sekiranya reka bentuk yang dicadangkan sebentar tadi, secara pribadi saya tidak yakin yang dia boleh menjamin keselamatan. Sebab saya tahu jalan raya itu bukan saja sesak, sekarang ini pun sesak, tetapi di masa akan datang tetap kendaraan akan berjalan dengan laju. Saya mohon supaya diadakan satu libat urus sekali lagi sehingga kedua pihak hospital dan juga pihak JKR dan orang ramai berpuas hati. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Sebenarnya apa yang telah kami perbincangkan bahawa unit audit teknikal telah turun ke kawasan tersebut dan didapati bahawa setakat ini desain ataupun plan rancang kita memang telah mencukupi apa mengikut spesifikasi standard dunia yang telah dilaksanakan. Tetapi kemungkinan pihak hospital melihat bahawa
kerja-kerja ini masih belum siap sepenuhnya dalam pembinaan dengan kos lebih kurang 800 juta dengan kos 800 juta pembinaan jalan di Tuaran ini saja. Dan kalau mengikut spesifikasi yang kita bina ini, iaitu jarak daripada roundabout yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu, pusingannya sudah melebihi 350 meter dan syarat utama peringkat dunia hanya 250 meter. Jadi kami telah mengikut spesifikasi yang mengikut lakaran-lakaran yang dilakarkan oleh unit audit kami melalui sama ada daripada sterlite dan sebagainya telah mencukupi. Dan dari segi putaran untuk keluar dan masuk ke hospital tersebut adalah sepanjang 170 meter acceleration dan declaration yang telah dibina. Tapi kemungkinan jalan ini belum disiap sepenuhnya, mungkin kelihatan seperti tidak mencukupi. Jadi walau bagaimanapun harapan daripada Yang Berhormat, yang saya tahu sangat-sangat prihatin kepada permasalahan di kawasan Tuaran itu sendiri, memandangkan hospital ini adalah hospital yang bakal menjadi hospital pakar, sekarang dah peringkat mana, maka insya-Allah saya minta sekali lagi pihak JKR bersama dengan pihak hospital meneliti apakah permasalahan yang masih dibangkit oleh pihak hospital. Dan kalau ada kesempatan Yang Berhormat, saya sendiri berhajat untuk turun bersama dengan Yang Berhormat untuk melihat keadaan tersebut. Tetapi di Pahang ini bulan 12 Yang Berhormat yang betul, dan juga bulan Januari adalah musim banjir. Itu yang tak boleh memberi sikit jaminan saya untuk turun ke Tuaran. Tapi walau bagaimanapun unit teknikal kami akan turun sepenuhnya. Terima kasih Yang Berhormat betul. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Setiausaha. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Tuaran. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Tajuk ucapan projek tangki air terbengkelai di Kampung Mengkabung Tuaran. Tuan Di-Pertua, pembinaan projek menaik taraf Kampung Mengkabung Tuaran daripada perkampungan atas air kepada perkampungan darat telah dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada tahun 2009 dan dilaksanakan oleh Felkra. Pada mulanya dikatakan sebanyak 1,000 buah rumah yang akan dibina melibatkan 2,000 penduduk yang dibagikan kepada 5 buah kampung, yaitu Kampung Gerinsing, Kampung Pensuran, Kampung Memplam, Kampung Suang Karumahan, dan Kampung Buansa. Namun setakat projek pembinaan selesai pada tahun 2013 hingga kini 2023, sebanyak 21 buah tangki air yang sepatutnya menyimpan dan membekalkan air bersih terawat kepada penduduk kampung telah gagal beroperasi. Difahamkan Felkra merupakan badan yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek perumahan ini, termasuklah sebuah bangunan yang mengandungi pam bagi mengawal selia 21 buah tangki air berkapasiti 10.000 galon setiap satu. Walau bagaimanapun, sehingga kini Felkra masih belum menyerahkan pemilikan bangunan penyelenggaraan PAM yang mengawal selia 21 buah tangki tersebut pada pihak Majlis Daerah Tuaran ataupun Jabatan Air Sabah. Ini telah memburukkan lagi masalah bekalan air yang sering berlaku di perkampungan ini. Tuaran telah membangkitkan perkara ini beberapa kali semasa persidangan Dewan Rakyat dalam penggal yang lalu. Pada tahun 2021, Menteri yang berkenaan memberi jawapan bertulis mengatakan bahawa pemilikan tangki air tersebut akan diserahkan kepada pihak Majlis Daerah Tuaran untuk diselenggarakan. Namun sehingga kini penyerahan itu masih tidak berlaku. Penduduk Kampung Mengkabung telah meningkat dan kini dianggarkan berjumlah lebih 5.000 orang penduduk. Penambahan penduduk ini sudah tentu meningkatkan lagi penggunaan bekalan air terawat. Senario yang berlaku sekarang ini adalah tekanan air rendah dan dicatuh menyebabkan banyak rumah yang langsung tidak mendapat bekalan air. Ini disulitkan lagi dengan penggunaan water pump di kebanyakan rumah penduduk yang mengakibatkan bekalan air mengalir dengan tidak seimbang. Sehubungan dengan itu, apakah status terkini bangunan yang mengandungi PAM yang mengawal selia 21 buah tangki air tersebut? Bilakah akan diserahkan pada Majlis Daerah Tuaran? Seterusnya, apakah tindakan jangka pendek
dan jangka panjang kerajaan dalam menyelesaikan masalah bekalan air di Kampung Mengkabung dan sekitarnya. Nyatakan juga berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan untuk membina perkampungan Mengkabung tersebut dan khusus untuk proyek bekalan air berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan. Akhir sekali, berapakah bilangan rumah yang telah berjaya dibina. Sekian dan terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran atas soalan. Dan Datuk Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya soalan ini kerap kali telah ditanya oleh YB Tuaran, namun pihak kementerian ataupun kita tetap dengan jawapan yang telah diberikan sebelum ini. Jadi untuk makluman yang berhormat, kontrak kerja bagi sistem bekalan air terawat telah dikeluarkan oleh Felkra Berhad kepada FB Teknik Sdn Berhad yang kini dikenali sebagai Felkra Bina Sdn Berhad pada 3 Mei 2011 dengan nombor kontrak AIRU 132/2011 iaitu melaksanakan kerja membina dan menyiapkan sistem bekalan air untuk 420 unit rumah, program bantuan rumah berkelompok serta kerja-kerja berkaitan di Kampung Mengkabung, Tuaran, Sabah dengan nilai RM415. Berdasarkan kontrak kerja berkenaan, tarikh mula kerja adalah 3 Mei 2011 dan tarikh siap adalah pada 15 Disember 2011. Tarikh siap kerja sebenar adalah 16 Februari 2012 menerusi sijil siap kerja daripada Felkra Berhad kepada Felkra Bina Berhad. Selaras dengan pengeluaran sijil siap kerja di atas, projek ini kemudiannya telah diserahkan pada tahun 2012 kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang kini dikenali sebagai KKDW bersekali dengan penyerah alihan rumah PBR Mengkabung fasa 3, 4 dan 5. Felkra Berhad berpandangan bahawa sekiranya tiada penyelenggaraan berkala ke atas sesuatu sistem kemungkinan besar akan berlaku kerosakan kepada sistem tersebut. Berdasarkan rekod semasa penyerahan, sistem didapati berfungsi dengan keadaan yang baik. Dan untuk makluman yang berhormat juga, penyerah alihan projek PBR bersama dengan bekalan air tadi bagi Kampung Mengkabung telah dilaksanakan penyerahannya kepada pejabat daerah Tuaran yang telah disempurnakan melalui 3 fasa, iaitu penyerah alihan bertarikh 3 Mac 2011, 27 Jun 2012 dan 24 September 2012. Jadi sebagai agensi pelaksana kepada projek ini serta merujuk kepada sijil siap kerja dan penyerahan yang kita keluarkan melalui dokumentasi penyerah alihan projek kepada pejabat daerah Tuaran, maka projek ini dikategorikan telah siap sepenuhnya. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Tuaran untuk mengajukan satu pertanyaan. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih di atas jawapan yang komprehensif tadi. Walau bagaimanapun sudah diserahkan, tidak diserahkan pada hari ini, pihak pejabat daerah sendiri pun tidak tahu menahu. Apatah lagi majlis daerah.
Satu. Yang kedua, memang tidak berfungsi dari mula sampai sekarang. Tidak pernah berfungsi, tidak air. Jadi, untuk menyelesaikan perkara ini, sudikah yang berhormat datang turun padang bersama saya melihat perkara ini. Sebab perkara ini perlu diselesaikan. Penduduk memang menghadapi masalah bakalan air. Bukan saja di sana, tetapi di seluruh kawasan di Sabah memang reserve margin kita negatif. Ya. Jadi bila kita tengok 21 tangki di atas, memanglah harapan begitu tinggi, tapi tidak berfungsi. Memang tidak berfungsi. Jadi saya bercadang mengadakan satu dialog bersama, kalau pihak kementerian dapat bersama-sama di sana, dan kita bertangani ini, satu. Yang kedua hal perumahan tadi, memang ialah sudah siap dan sebagainya, tetapi sangat-sangat sedih kerana banyak sudah rumah yang runtuh. Ada yang tinggal sana runtuh begitu saja, kualitinya terlalu rendah. Jadi boleh juga yang berhormat tengok-tengok kan, kalau dapat bersama-sama melihat di kawasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Silakan. Okay, terima kasih YB Tuan atas soalan tambahan tadi. Sebenarnya saya ingin nak memberi info lah sedikit kepada YB Tuan. Soalan ni kerap ditanya. Bukan saja dalam soalan dalam Dewan Rakyat, malah dalam perbahasan sekalipun. Agak panjang sikit Datuk Yang Dipertua, tapi saya perlu beri penjelasan lah kepada YB Tuan. Pertama sekali untuk makluman Tuan Yang Dipertua, Kampung Mengkabung terletak lebih kurang 5 km dari Pekan Tuaran yang melibatkan 9 buah kampung yang melibatkan 3,941 penduduk. Projek ini secara dasarnya diluluskan oleh Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, maksudnya KPLB semasa itu, iaitu YB Senator Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib, sempena lawatan kerja beliau di Tuaran, Sabah pada 30 November 2008. Susulan itu, satu lawatan kerja telah dilaksanakan oleh TKSU, mantan TKSU, yang berbahagia Datuk Haji Basar Haji Abdul Rahman, telah diadakan pada 16 Disember 2008 bagi meninjau keadaan tapak dan membincangkan pelaksanaan projek. Tujuan penstrukturan semula Kampung Mengkabung adalah pertama, membangunkan semula rumah-rumah secara tersusun dan mewujudkan suasana kampung yang sihat. Yang kedua, menyediakan kemudahan infrastruktur sistem yang lebih sistematik dan termasuk bekalan air, elektrik dan jalan perkampungan. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran air akibat daripada pembuangan sampah sarap dan sisa kumbahan. Dan yang keempat, menyediakan rumah yang lebih selamat dan selesa di bawah program bantuan rumah KKW. Jadi lawatan ke tapak projek oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan yang berbahagia Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah yang telah diadakan pada 1 Mei, susulan daripada lawatan TKSU 2009. Dalam lawatan tersebut beliau telah mengambil maklum kepentingan kos infrastruktur bagi projek berkenaan dan meminta KKW mengemukakan permohonan kos tambahan untuk tujuan tersebut. Sehubungannya itu, KKW telah memohon peruntukan infrastruktur berjumlah 37.6 juta dan telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan tetapi disalurkan pada tahun 2010. Untuk maklumat Tuan Yang Dipertua, peruntukan rumah berjumlah 40 juta juga telah disalurkan kepada Felkra Berhad pada tahun 2009 secara lamsam bagi membiayai kos infrastruktur sementara menunggu penyaluran peruntukan infrastruktur berjumlah 37.6 juta kepada Kementerian Kewangan daripada Kementerian Kewangan pada tahun 2010.
Maksudnya Felcra dapat melaksanakan projek tanpa peruntukan tambahan ataupun infrastruktur memandangkan keadaan ataupun kawasan berkenaan, tanah berkenaan agak orang kata memerlukan peruntukan yang banyak, kos yang banyak untuk infra dan sebagainya. Jadi cadangan asal 1,000 unit rumah PBR, walau bagaimanapun kos 40 juta tidak mencukupi untuk pembinaan 1 unit rumah kerana terdapat beberapa kos tambahan seperti tiang 8 kaki yang menyebabkan berlaku tambahan. Sebab untuk seperti yang kita maklum, rumah tu bertiang, bukannya landed, bertiang. Sebab tu dia memerlukan kos tambahan. Sehubungan itu 2 Oktober 2009 dalam mesyuarat khas PBR Mengkabung, KKW telah bersetuju untuk meningkatkan kos seunit rumah sebanyak RM2,000, menjadikan kos seunit rumah adalah RM42,000 dan jumlah rumah yang boleh dilaksanakan dengan 40 juta adalah 952 unit sahaja. Walau bagaimanapun, ada lagi kawasan yang tidak ekonomik untuk ditambak adalah 45 ekar sahaja berbanding 100 ekar kerana keadaan laut yang dalam. Dengan keluasan 45 ekar, kawasan tersebut hanya boleh memuatkan 520 unit rumah sahaja. Pejabat daerah Tuaran telah diminta untuk mendapatkan kawasan yang sesuai bagi menampung bilangan rumah yang tidak dapat dilaksanakan, namun terdapat cadangan untuk pembelian tanah walau bagaimanapun sehingga kini masih belum ada tapak yang sesuai. Jadi Tuan Yang Dipertua, berkaitan dengan permohonan tambahan rumah yang berbaki 480. Saya minta maaf panjang sikit sebab banyak kali dah Silakan. tanya. Bahagian permohonan tambahan 480 buah lagi Bahagian ini telah menerima surat daripada yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ahli Parlimen Tuaran masa tu, merangkap Ketua UMNO bahagian Tuaran bertarikh 26 Oktober menuntut baki sebanyak 480 unit untuk dilaksanakan di Kampung Mengkabung. Permohonan beliau ini telah ditolak kerana tiada tapak yang sesuai untuk pembinaan baki rumah tersebut. Walau bagaimanapun, pegawai daerah Tuaran adalah memaklumkan semasa mesyuarat PBR berkelompok Mengkabung pada 27 Mac 2013 bahawa YB ada mempunyai permohonan tambahan berjumlah 5 juta untuk penambahan tapak. Namun, mesyuarat ketika itu memutuskan agar permohonan tersebut dipanjangkan kepada ICU, GPM dan juga MOA untuk dipertimbangkan di bawah skim perumahan nelayan. Kebetulan depan laut. Memandangkan terdapat isu tapak, maka kita mengesyorkan, maksudnya mesyuarat mengesyorkan agar permohonan tersebut dipertimbangkan di bawah peruntukan program perumahan rakyat KPKT, dan yang kedua skim perumahan nelayan di bawah MOA. Sebab itulah tambahan tidak pernah kita sentuh lagi selepas keputusan ini dibuat. Berkaitan dengan tangki air tadi, kita dapat pengesahan sebelum kita membuat orang kata penyerahan projek berkenaan. Kita telah pun pergi ke site dan DO telah pun
bersama-sama dalam lawatan berkenaan dan telah mengenal pasti bahawa tangki itu beroperasi, pam itu beroperasi. Tetapi kita sedia maklum memandangkan projek ni di bawah DO. DO memang tak ada kepakaran, tak ada manpower. Saya percayalah sebab saya pernah jadi pegawai daerah. Tak ada kepakaran, tak ada manpower. Saya percaya sistem ni diserah kepada ketua ataupun community leaders di kawasan berkenaan, yang menyebabkan orang kata kalau tidak ada penyeliaan yang betul berkaitan dengan sistem berkenaan, menyebabkan orang kata berlaku kerosakan yang mana akhirnya menyebabkan projek berkenaan tidak berfungsi secara orang kata baik. Namun begitu pada tahun 2013 DO ada memaklumkan kepada KKW Felkra berkaitan dengan kerosakan pam berkenaan. Namun begitu Felka turun site bersama dengan DO, pejabat daerah, dan hasil perbincangan pada masa itu 2013 telah bersetuju DO berurusan dengan Jabatan Air Sabah untuk melihat dari sudut fungsi dan juga kerosakan pam. Dan orang kata jika ada melibatkan kos, boleh dimaklumkan kepada pihak kementerian. Namun selepas itu kita tidak menerima. Saya cek rekod YB Tuaran di ofis kita, memang tak ada rekod permohonan ataupun pembaikan seperti yang disarankan dalam mesyuarat. Namun begitu, hari ini saya mencadangkan YB Tuaran untuk menulis sedikitlah rungutan ataupun permohonan ini kepada kementerian kita untuk saya ataupun pegawai kita turun padang melihat, meninjau keperluan berkenaan, baik pulihkah ataupun kita perlu bekerjasama dengan Jabatan Air Sabah dalam usaha kita memastikan sistem ini ada ataupun sistem ini tak relevan lagi, sebab mesin tu dah lama 2013 sampai sekarang kita tak tahu macam mana kefungsian. Namun maklumkan kepada kita supaya kita dapat lihat tindakan yang boleh kita laksanakan sama ada melalui KKW ataupun melalui Jabatan Air Sabah. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Silakan Setiausaha. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Operasi Taufan Al-Aqsa yang berlaku di Gaza bermula 7 Oktober 2023 akibat pencerobohan tentera Israel ke atas Al-Aqsa telah menyebabkan sehingga kini berlaku lebih daripada 11,000 orang yang syahid, termasuk lebih daripada 4,000 kanak-kanak yang data yang minggu lepas. Sekarang dah lebih daripada 12,000 Lebih daripada 25,000 orang cedera dan lebih daripada 3,000 dilaporkan hilang, dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan yang telah dibom. Pada 31 Oktober 2023, kita dikejutkan dengan serangan kejam ke atas Jabalia, utara Gaza, yang menyebabkan 400 orang syahid di sana, di mana hospital ahli di kawasan sekitar Hospital Al-Quds dibom berkali-kali, manakala Hospital Al-Shifa, Hospital Antisi yang merupakan hospital kanak-kanak, Hospital Nasir dan banyak lagi turut mengalami kemusnahan yang teruk. Dan kita baru menerima maklumat bahawa baru sahaja hari ini beberapa orang pengarah hospital telah pun ditahan oleh pihak Israel. Keadaan genosid di Gaza kini sangat kritikal, menyebabkan banyak usaha yang telah dibuat kerajaan dan rakyat Malaysia dalam membantu rakyat Palestin. Harinya terdapat lebih 4,000 pegawai Palestin di negara kita memerlukan bantuan secara sistematik agar kebajikan dan keperluan asasi mereka yang berada di Malaysia dipelihara. Justru saya memohon pihak kementerian, khususnya dalam negeri, menyatakan adakah Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk memberikan visa khas atau IMM 13 yang boleh diperbaharui kepada pelarian Palestin yang berada di Malaysia sebagaimana yang diberikan kepada warga Yaman, visa dan warga Syria IMM 13 sebelum ini.
kerana kita difahamkan bahawa mereka tidak dapat sebagaimana pelarian Yaman dan juga Syria. Yang kedua, apakah tindakan kerajaan dalam membantu mempermudahkan pelarian Palestin untuk mendapat akses kepada pendidikan, kesihatan dan pekerjaan di Malaysia. Yang ketiga, berapakah bilangan pelarian Palestin di Malaysia yang sah didaftarkan di Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dan apakah saluran alternatif untuk pengesahan pendaftaran mereka kerana selain daripada pengesahan kedutaan Palestin, termasuk Perdana Palestin yang juga pemegang dokumen pengenalan atau dokumen perjalanan pada Syria, Jordan dan Mesir. Apakah Kementerian mempunyai alternatif dan mekanisme untuk mempermudahkan pendaftaran ini pada kerajaan Hamas dan juga melalui kedutaan, kerana ada sebahagiannya di Hamas, ada sebahagiannya daripada kedutaan dan juga ada sebahagian daripada UNHCR. Walau bagaimanapun kita difahamkan juga yang UNHCR ini kadang-kadang ada yang dibeli di katanya dibeli di Chocolate Road, difahamkan juga begitu. Berapakah bilangan warga Palestin yang kini ditahan di pusat tahanan imigresen dan berapa ramai daripada mereka merupakan wanita dan kanak-kanak sekiranya ada? Adakah mana-mana daripada mereka ini yang kanak-kanak ini tidak diiringi? Berapakah bilangan pelarian yang meninggal dalam pusat tahanan dalam 10 tahun terakhir? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak KDN untuk membebaskan warga Palestin yang ditahan imigresen kerana mereka tidak boleh dihantar pulang ke Palestin, termasuk membenarkan akses UNHCR? Adakah terdapat mekanisme yang dilaksanakan oleh KDN untuk membenarkan tahanan Palestin berkomunikasi dengan keluarga mereka di Palestin, khususnya yang berada di Gaza? Nombor 7, adakah KDN punya perancangan untuk mempercepatkan pelaksanaan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 23 bagi membolehkan seluruh pelarian Palestin, terutama Palestin, untuk mendapatkan dokumen sah, akses kerja, pendidikan dan perkhidmatan yang lain? Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Yang Berhormat Tumpat, ada 7 soalan yang dibangkitkan. Saya rangkumkan semua sekali. Untuk makluman dari Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri prihatin terhadap krisis yang melanda negara Palestin menerusi serangan genosid terburuk bermula 7 Oktober 2023 lalu sebagaimana yang dibangkitkan tadi. Untuk makluman Yang Ketua, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pas lawatan sosial kelulusan khas untuk program khas warga Yaman di Malaysia pada tahun 2017. Ekoran konflik yang tercetus di negara tersebut sejak tahun 2012 hingga kini. Konflik Yaman disifatkan sebagai antara krisis kemanusiaan terbesar di dunia kerana puluhan ribu nyawa telah terkorban serta menyumbang kepada peningkatan kadar migrasi rakyat Yaman ke negara lain termasuk negara kita Malaysia bagi tujuan perlindungan. Pemberian pas lawatan sosial kelulusan khas adalah diberikan secara tahunan dengan pemberian lanjut adalah secara one-off selama 1 tahun bermula tahun 2018 sehingga kini tertakluk kepada keputusan dasar yang disetujui. Oleh demikian, kerajaan bersedia meneliti cadangan pemberian PAS yang sama untuk warga negara Palestin. Dan sesi libat urus juga telah diadakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia bersama-sama dengan Kedutaan Palestin bagi membantu dalam mempermudahkan urusan melibatkan komuniti Palestin yang berada di Malaysia. Pelarian yang mendapat perlindungan antarabangsa daripada pihak UNHCR dan diberi kad UNHCR termasuklah pelarian Palestin. Diberi akses kepada perkhidmatan kesihatan di hospital, klinik-klinik kerajaan dengan kadar bayaran 50% daripada jumlah bayaran asal yang dikenakan kepada warga negara asing. Bagi aspek pendidikan pula, sebahagian dijawab oleh Menteri Pengajian Tinggi tadi, pelarian dan anak-anak pelarian boleh mendapat akses kepada kemudahan pendidikan di institusi pendidikan swasta dan institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar dengan kerajaan yang dikenalikan oleh Badan Berkenaan Kerajaan ataupun pihak swasta. Pada masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Tinggi sedang dalam proses mengenal pasti Pusat Bimbingan Alternatif ALC dan IPTS yang berdaftar bagi memberikan perkhidmatan pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi kepada pelarian dan pemohon suaka. Manakala dalam aspek
pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia sedang memperhalusi cadangan bagi membenarkan golongan pelarian dan pemohon suaka mendapat pekerjaan secara sah di Malaysia. Walau bagaimanapun, golongan ini perlu berdaftar dengan kerajaan Malaysia melalui mekanisme pengurusan pelarian dan permohonan suaka yang sedang dibangunkan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 23. Selain daripada pendaftaran dengan pejabat UNHCR di Kuala Lumpur bagi melayakkan mereka untuk dibenar mendapatkan pekerjaan atau melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi di negara ini. Tadi betul, Malaysia bukan anggota kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan atau protokol mengenai status pelarian 1967. Namun atas dasar kemanusiaan, kerajaan juga membenarkan keberadaan sementara golongan pendatang tanpa izin yang memegang kad UNHCR ini, termasuklah pelarian daripada Syria melalui program penempatan migran Syria sejak tahun 2016 lagi. Berhubung dengan pertanyaan yang berhormat tadi, saya nak maklumkan bahawa pihak kerajaan sentiasa mengutamakan keselamatan dan ketenteraman awam sebelum diberikan status atau kemudahan kepada mana-mana warga negara asing di Malaysia, termasuklah kepada golongan yang dinyatakan. Utama ialah keselamatan negara dan rakyat negara ini. Sehingga 30 September 2023, seramai 381 pemohon suaka dan 214 pelarian yang berasal daripada Palestin telah berdaftar di bawah UNHCR di Kuala Lumpur. Jumlah ini meliputi 326 orang lelaki, 110 wanita, 76 orang kanak-kanak lelaki dan 83 kanak-kanak perempuan. Kerajaan telah memutamatkan arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 23, mekanisme pengurusan parti yang memegang kad UNHCR semakan 2023 di bawah arahan Keselamatan Negara nombor 23 tersebut. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia akan melaksanakan pendaftaran pelarian dan seterusnya dikeluarkan dokumen pendaftaran pelarian DPP yang dijangka akan dilaksana pada tahun hadapan, ya Puan. DPP ini akan bertindak sebagai pengenalan identiti pelarian dan diguna bagi tujuan kawalan serta pemantauan keberadaan golongan pelarian di negara ini. Berdasarkan arahan tersebut, juga golongan pelarian yang telah mendaftar di bawah DPP akan memperolehi akses pendidikan, pekerjaan dan kesihatan mengikut kaedah dan mekanisme kawalan yang sedang diperincikan oleh kerajaan. Ini sebahagian usaha-usaha kita dilakukan. Untuk makluman yang berhormat, prosedur penahanan warga asing di depo immigration adalah berdasarkan tata cara dan prinsip kedaulatan undang-undang negara, khususnya Akta Immigration 1959/63, Peraturan Immigration 1963 dan Akta Pasport 1966. Semua tahanan dalam depo immigration yang telah selesai menjalani hukuman adalah dikategorikan sebagai emigran larangan dan akan dipindah daripada negara ini, dibawa keluar daripada negara ini. Walaupun Malaysia bukan sebuah negara anggota pada konvensyen mengenai status pelarian 1951 atau protokol mengenai status pelarian 67, namun kita bersikap di kemanusiaan, sebab itu tidak menghantar pulang warga negara asing ke negara yang boleh mendatangkan ancaman atau kemudaratan kepadanya. Untuk makluman yang berhormat, pada masa ini terdapat 3 tahanan warga negara Palestin di depo immigration seluruh negara yang mana ketiga-tiganya adalah lelaki. Sejak 10 tahun kebelakang ini, terdapat seorang tahanan warga negara Palestin yang telah meninggal dunia. Sungguh pun demikian, tiada pendatang tanpa izin parti yang memegang kad UNHCR atau pelarian di depo-depo immigration di seluruh negara. Sepanjang tempoh penahanan, tahanan yang ditempatkan depo immigration dibenar untuk menghubungi keluarga, saudara mara, kawan-kawan, peguam bela atau mana-mana kekitangan kedutaan atau konsulat negara melalui medium berikut. Pertama, permohonan melawat tahanan di depo immigration mengikut prosedur ditetapkan oleh depo immigration selaras dengan peraturan-peraturan immigration, pentadbiran dan pengurusan depo immigration 2003.
Keduanya, tahanan boleh menulis atau menerima surat sebagai medium komunikasi mengikut tata tertib ditetapkan oleh Depo Immigration. Selain itu, Yang Berhormat, Jabatan Immigration Malaysia juga menyediakan perkhidmatan telefon berbayar, hotel, bagi membolehkan tahanan menghubungi keluarga masing-masing. Selain itu, pelaksanaan program Restoring Family Link RFL melalui libat urus antara JIM dan pihak International Committee of the Red Cross ICRC dengan memberikan kemudahan telefon untuk menghubungi ahli keluarga tahanan luar negara. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Negeri melalui Jabatan Immigration Malaysia sentiasa berusaha bagi memastikan semua tahanan di Depo Immigration dapat dihantar pulang ke negara asal dengan segera berlandaskan kepada peraturan dan prosedur semasa yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, pertimbangan ke atas penghantaran pulang tahanan dari negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan akan dirujuk ke Jawatankuasa Rayuan Immigration untuk pertimbangan secara case by case, bertujuan untuk mengesyorkan penempatan semula ke negara ketiga. Maknanya kita tak hantar ke negara krisis, kita hantar ke negara ketiga. Dalam hal ini, tahanan akan dimaklumkan dan dibebaskan kepada UNHCR untuk tindakan kerjasama dengan JIM bagi tujuan penempatan semula ke negara ketiga. Dan yang kedua, pelaksanaan penambahbaikan arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 23, dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan permohonan suaka telah pun ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Menteri pada 14 Jun 2023 lalu dan sedang dilaksanakan secara berperingkat. Setiap peringkat pelaksanaan perlu dibuat secara teliti dan terperinci bagi memastikan pelaksanaan arahan ini dapat dilaksanakan fungsinya secara komprehensif. Pada masa ini, saya ingin maklumkan kerajaan sedang berada di peringkat akhir penghasilan DPP yang sedang diproduksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya persilakan Yang Berhormat Tumpat untuk mengajukan satu pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Di-Pertua. Setelah berlaku genosid dan telah berlaku beberapa perbincangan di perkara antarabangsa membabitkan beberapa negara, adakah kerajaan kita mempunyai sebarang persefahaman ataupun sebarang mekanisme baru yang dipersetujui antara negara-negara khususnya berkaitan dengan keselamatan dalam negeri bagi membantu khasnya pelarian Palestin, sebab perbincangan peringkat OIC dah ada, peringkat APEX pun dah ada. Jadi adakah kita mempunyai satu mekanisme baru yang dipersetujui antarabangsa khususnya untuk membantu pelarian Palestin ataupun Palestin secara umumnya bagi memberikan kebajikan kepada mereka yang dipersetujui di antara kerajaan-kerajaan membabitkan internal affairs. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Selepas krisis dan serangan 2023 ini, betul, selepas krisis serangan terbaru yang berlaku pada 2022 ini, sehingga setakat ini belum ada lagi apa mekanisme baru yang ditandatangani khususnya oleh Kementerian Negeri dengan mana-mana negara. Ini maklumat terkini. Tapi saya percaya atas perkembangan ini tentu usul-usul positif akan dibuat oleh kerajaan. Terima kasih. Selepas ini Yang Berhormat dan Menteri yang berkenaan bolehlah sering berbincang usul-usul yang dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini untuk mendapat keputusan seterusnya untuk kebaikan rakyat. Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan itu tamat sesi ucapan di bawah usul berkenaan perkara takbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17 pada hari ini. Kamar Khas Yang Mulia hari ini ditangguhkan sehingga hari Isnin 27 November 2023 jam 2.30 petang.